Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Kenyataan terkini daripada Ketua Polis Negara berkaitan dengan skandal kes yang panas pemerdagangan manusia, ya, membabitkan nama-nama yang disebut antaranya Dr. Masita dan sebagainya. Walaupun Dr. Masita telah menafikan penglibatannya, tapi hari ini sahabat semua, dalam satu kenyataan terkini ya yang dibuat oleh Ketua Polis Negara, beberapa individu telah disahkan, ya, disiasat ataupun diambil keterangan. Ya, jadi siapakah antara mereka? Ini yang menarik untuk saya kongsikan. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Dr. Masita, suami antara 11 individu yang dirakam keterangan oleh pihak berkuasa ataupun polis di Raja Malaysia. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. Bekas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Masita Ibrahim dan suaminya antara 11 individu yang selesai dirakam keterangan berhubung sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Husain berkata, pihaknya turut mengambil keterangan pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta wartawan portal tempatan. Katanya kita sudah merakam keterangan 11 individu termasuk bekas Timbalan Menteri dan suaminya, seorang ahli perniagaan, katanya memetik Asrul Awani. Menurut Razaruddin lagi, siasatan ketika ini tertumpu, ya, kepada peranan seorang Datuk Seri yang disaki menjadi dalang utama dalam mengenal pasti pelabur yang berpotensi melabur di Myanmar. Pada masa yang sama jelasnya, polis turut menyiasat peranan yang dimainkan lelaki berkenaan untuk mengambil kesempatan menjana keuntungan daripada pelabur berpotensi. Tambahnya, selain itu kita sedang mengenal pasti hubungan antara beberapa individu dan ahli perniagaan rakyat Cina, katanya lagi. Jadi terdahulu tular satu video ya yang diterbitkan di Indonesia bertajuk Neraka Perbatasan, Jejak Mafia Judi Online dan Perbudakan Digital di Asia, mengenai dakwaan pembongkaran sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar, negara Myanmar ya. Susulan itu, Masita yang pernah menjadi calon BN bagi kerusi Parlimen Kuala Kedah pada pilihan raya umum ke-15 menafikan beliau terbabit dalam aktiviti kumpulan sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar seperti didakwa. Menganggap maklumat itu dikutip daripada media pecisan di Indonesia, dia membuat laporan dan memberi keterangan di Bukit Aman pada 28 Ogos lalu berkaitan tuduhan liar beberapa pihak seperti Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia, MSO. Pada 28 Ogos lalu, MSO menyerahkan laporan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, untuk menyiasat pembibitan seorang ahli politik di dalam negara ini bersama suaminya, membabitkan sekumpulan sindiket pemerdagangan manusia di Myanmar. Setiausaha Agung MSO Datuk Husamuddin Hashim berkata, modus operandi sindiket itu adalah memperdaya mangsa secara dalam talian dengan menawarkan pekerjaan yang menarik sebelum memaksa mangsa bekerja sebagai skema penipuan judi secara dalam talian. Jadi itu antara perkara yang amat-amat mengejutkan kita sahabat semua. Namun apapun, kita serahkan kepada pihak berkuasa. Seperti mana yang diketahui ya, Datuk Masita dan juga suami antara yang disiasat ya di dalam perkara ini. Jadi kita tunggu dan kita akan update dari masa ke semasa perkembangan berkaitan dengan isu ini. Dan selain itu juga menarik perhatian saya juga ya untuk saya kongsikan ya, apabila Tengku Maimun ya berhujah jangan sampai korbankan keadilan. Itu antara kenyataan daripada Tengku Maimun, yaitu Ketua Hakim Negara, ya, mengingatkan peguam supaya menjaga tata kelakuan dan tidak mencemarkan sistem keadilan untuk mencapai matlamat. Beliau berkata, keunikan dan kelemahan profesi ini adalah fakta dan undang-undang yang sentiasa terbuka kepada tafsiran sekaligus menjadikan advokasi sebagai alat untuk menutupi ruang-ruang kecil yang memihak kepada keputusan yang adil dan koheren dari segi undang-undang. Dalam hal ini, Tengku Maimun juga berkata, setiap pengamal undang-undang mempunyai etika yang tinggi kepada mahkamah, anak buah mereka, dan orang ramai. Oleh itu, usaha yang diambil untuk memenangi sesuatu kes sehingga menjejaskan undang-undang boleh menyebabkan keputusan yang berbahaya kepada kemajuan undang-undang. Jadi kata lagi, memadai ya untuk saya katakan bahwa perkara paling penting ialah tugas peguam
bela kepada mahkamah pada pendapat saya jika seorang peguam bela melaksanakan tugas-tugas ini sebagai keutamaan mereka, tugas mereka kepada anak guam dan orang ramai biasanya akan dipenuhi. Ini bermakna mengendalikan kes dengan pemahaman undang-undang yang betul. Tiada niat mengelirukan mahkamah dengan cadangan yang ditolak dan mendedahkan sepenuhnya fakta yang berkaitan termasuk fakta yang tidak menguntungkan anak guamnya. Katanya dalam satu ucapan perasmian pada persidangan Undang-Undang Peguam Selangor 2024 di Shah Alam hari ini. Beliau juga turut menyebut dua kes iaitu Ang Ming Lee dan CCH sebagai cabaran perlembagaan oleh seorang kanak-kanak yang dinafikan hak kewarganegaraan oleh Jabatan Pendaftaran Negara untuk menunjukkan penamat yang mengejutkan bagaimana peguam bela boleh menamatkan sesuatu kes. Jadi kes terdahulu Ang Ming Lee menunjukkan kemenangan dalaman bagi pihak yang terlibat, tapi keputusan itu menjejaskan keseluruhan industri. Mungkin ini boleh diatasi jika pihak-pihak berfikir untuk membimbing mahkamah mengenai doktrin pembatalan prospektif. Kes itu adalah contoh rabun dalam advokasi dan tugas peguam bela katanya. Sebaliknya berlaku dalam satu lagi kes, keadilan untuk pihak yang terlibat nampaknya telah terlepas segala-galanya seperti yang dinyatakan dalam CCH. Hak kewarganegaraan sangat terkait rapat dengan hak untuk hidup dan kebebasan pribadi. Dalam integrasi awam, kes ujian adalah perkara biasa dan selalunya dialu-alukan, tapi seseorang tidak boleh mengorbankan pihak yang terlibat untuk kebaikan yang lebih besar, katanya. Tunku Maimun turut mengulangi nasihat kepada semua pengamal undang-undang untuk mempertimbangkan semua aspek kes dalam melaksanakan tugas mereka kepada mahkamah dan anak guam untuk advokasi yang berkesan sekaligus membolehkan mahkamah memberikan keadilan sepenuhnya. Jadi itu antara kenyataan Tengku Maimun, Ketua Hakim Negara, supaya mengingatkan supaya mana-mana peguam menjaga tata kelakuan yang tidak mencemarkan sistem keadilan untuk mencapai matlamat katanya terbaik. Jadi itu antara satu perkara yang menarik untuk kita fikirkan sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Ada dua perkara yang saya kongsikan. Yang pertama tadi kenyataan daripada Ketua Polis Negara berkaitan dengan skandal panas pemerdagangan manusia. Dr. Masita dan suaminya dan beberapa lagi individu telah diambil keterangan untuk siasatan lanjut. Jadi dapat diberikan komen di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapak pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayu tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.